Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Putri Balkis binti Nur Hisham Syamsuri dan rakan sekerja saya Nur Izzatul Aisyah binti Abdul Rani. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang analisis terhadap penulisan artikel jurnal untuk tugasan GWCP 1042 penulisan akademik. Artikel yang dipilih oleh kami bertajuk Pengalaman Trauma Semasa Zaman Kanak-kanak dan Pengaruhnya Terhadap Keyakinan Diri Remaja di Kuala Lumpur yang diambil oleh Jurnal Wacana Sarjana Volume 6-2 yang ditulis oleh Arifah Yusri dan Muhammad Nasir Slamat dari Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Universiti Kebangsaan Malaysia. Perkara yang kami akan terangkan daripada analisis ini ialah keutuhan wacana, sumber rujukan dan juga kejelasan dalam penulisan artikel. Jadi, apakah keutuhan wacana? Mari kita lihat definisi. Di sini terdapat 3 definisi yang berbeza tentang wacana. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, wacana merupakan satu kesatuan, ucapan, pertuturan atau percakapan. Wacana merupakan satu jenis perbincangan atau pertukaran idea secara lisan melalui wacana ilmu. Menurut Asma Omar pada tahun 2018 pula, wacana atau diskurs merupakan konsep yang digunakan dalam pelbagai bidang dan setiap bidang memberikan definisi tersendiri melalui kepakaran dalam bidang tugas. Pada pandangan Raminah Sabran pula, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat yang boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, dialog, siri, buku dan sebagainya yang di dalamnya memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Di sini terdapat 7 ciri-ciri keutuhan wacana. Pertama ialah latar dan seterusnya ialah koheren, interteks, kohesi, tujuan, penerimaan pembaca dan juga maklumat. Jadi, apakah maksud kohesi ataupun nama lainnya tautan? Menurut Husin Fatih pada tahun 2016, kohesi bermaksud aspek formal bahasa dalam teks atau wacana. Tautan pula dikatakan sebagai keserasian hubungan antara satu unsur linguistik lain dalam wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Ini adalah contoh artikel kami bagi kohesi di mana terdapat keserasian hubungan antara teks di mana Nur Jannah pada tahun 2014 membahaskan tentang kesan penderaan emosi bakal mendedahkan kanak-kanak kepada gangguan psikiatri, gangguan perkembangan fizikal serta gangguan perkembangan psikologi. Ayat gangguan perkembangan psikologi ini terdapat berkaitan dengan ayat selepasnya di mana adanya definisi tentang gangguan perkembangan psikologi yang dimaksudkan boleh berkait dengan keyakinan diri kanak-kanak. Apakah pula maksud koheren? Koheren dalam penulisan akademik adalah bersifat subjektif dan ia perlu dilihat secara menyeluruh. Bagi Kamus Dewan pada tahun 2007, koheren dimaksudkan sebagai perhubungan, bersangkut paut, ada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana. Bagaimana hendak mengetahui ayat koheren? Koheren ini memudahkan pembaca mengikuti hujah serta idea koheren disusun dalam perenggan dan ianya diuraikan dengan jelas serta ayatnya memiliki kesatuan makna yang utuh. Seperti contoh yang kami dapat daripada artikel kami, penulis menghasilkan penulisannya menggunakan perenggan dengan baik dan jelas serta mudah untuk difahami. Apakah pula maksud tujuan wacana? Tujuan wacana penting sebagai acuan membentuk penulisan bahasa yang digunakan. Baiklah, ini merupakan contoh tujuan wacana dalam artikel yang kami pilih. Tujuan penulisan wacana amat penting dalam setiap penulisan kerana ia merupakan acuan yang membentuk sesuatu penulisan. Di dalam artikel kami, penulis ada menyatakan satu artikel yang telah menetapkan tujuannya yang tersendiri iaitu menentukan jumlah penganiayaan fizikal dan emosi serta mengabaikan yang
serta pengabaian yang dilakukan oleh ibu bapa dan guru. Dengan tujuan wacana yang jelas ini, kita dapat lihat bahawa penulisan tersebut akan menekankan isu penganiayaan yang dilakukan oleh ibu bapa dan juga guru. Maksud maklumat pula, maklumat dalam penulisan disampaikan melalui perbincangan dan pengolahan idea yang berkesan. Hujah dan huraian berkaitan maklumat perlu jelas, teratur dan teliti dalam skop persoalan atau tajuk yang dipilih. Maksud keadaan wacana pula ialah latar sewaktu bahasa itu digunakan dan membantu pendengar atau pembaca memahami sesuatu wacana. Ungkapan sila masuk misalnya difahami kerana digunakan untuk mempelawa seseorang untuk masuk ke bilik atau rumah. Interteks pula bermaksud suatu wacana yang bergantung kepada wacana yang lain. Ia bermaksud wacana lain juga memainkan peranan penting dalam membantu seseorang memahami sesuatu wacana yang sedang dibaca atau didengarnya dengan mudah. Di sini terdapat 4 jenis keutuhan wacana. Yang pertama ialah keutuhan gramatikal. Yang kedua ialah keutuhan leksikal. Yang ketiga ialah keutuhan semantik. Dan yang keempat ialah keutuhan fonologi. Apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan wacana? Keutuhan wacana dalam sesebuah penulisan adalah kekuatan yang memudahkan pemahaman audiens. Dalam hal ini, keutuhan dalam penulisan akademik adalah perkara paling utama diberikan penekanan oleh penulis bagi memastikan khalayak pembaca dapat memahami hasil penulisan yang dibaca dan hasrat penulisan sampai kepada golongan pembaca. Maksud keutuhan semantik pula, Faridah Nazir pada tahun 2014 berkata bahawa keutuhan semantik sebagai hubungan yang wujud antara bahagian-bahagian wacana. Keutuhan jenis ini melibatkan latar belakang yang terdiri daripada kesatuan topik, hubungan sosial, kesatuan idea penulis dan jenis media penyampaian. Pada pandangan Faridah Nazir, keutuhan leksikal bermaksud pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik atau makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk leksikal. Di sini saya akan menerangkan 3 hubungan yang membentuk leksikal. Pertama ialah pengulangan kata. Contoh pengulangan kata dalam artikel kami ialah kes penderaan kanak-kanak saban tahun dilihat semakin meningkat dan membimbangkan. Kes kepada penderaan tersebut telah memberikan kesan jangka panjang kepada kanak-kanak. Jadi di sini kita boleh lihat perkataan kanak-kanak itu diulang sebanyak 2 kali. Yang kedua ialah pengulangan kata sinonim. Contohnya, kesan kepada penderaan tersebut telah memberikan kesan jangka panjang kepada kanak-kanak terutama apabila mereka menempuh alam dewasa kelak. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa perkataan mereka ialah sinonim kepada perkataan kanak-kanak. Yang ketiga ialah penanda hubungan antara kata. Contoh ayat dalam artikel kami ialah soal selidik bagi kajian diedarkan secara dalam talian melalui guru-guru kaunselor untuk memudahkan pengumpulan responden. Pautan tersebut diberi kepada semua pelajar, namun hanya pelajar yang mempunyai pengalaman menjadi mangsedera sahaja yang dibenarkan untuk menjawab keseluruhan bahagian soal selidik dan bertepatan dengan teknik persempelan bertujuan yang digunakan oleh pengkaji. Jadi di sini kita dapat melihat perkataan soal selidik dan pautan itu terdapat hubung kait antara kedua-dua perkataan tersebut. Hubungan keempat yang boleh membentuk leksikal ialah kolokasi. Apakah kolokasi? Kolokasi ialah perkaitan makna unsur-unsur leksikal yang kerap hadir bersama-sama. Penanda hubungan antara kata yang mencerminkan lingkungan atau bidang yang sama. Di sini saya akan memberikan satu contoh kolokasi dalam aspek penanda hubungan antara kata. Dalam artikel kami,
Menurut Brandon mengatakan bahawa keyakinan diri terdiri daripada dua komponen iaitu menganggap diri mereka berguna dengan cara mempercayai kemampuan diri untuk berfikir, belajar, memilih dan membuat keputusan yang betul serta menghasilkan sebarang perubahan. Di sini kita dapat lihat bahawa perkataan komponen dan keyakinan diri itu adalah penanda hubungan antara kata. Keutuhan yang ketiga ialah keutuhan gramatikal yang bermaksud nahuan atau tata bahasa. Manakala makna gramatikal itu sendiri muncul akibat proses gramatikal. Hubungan yang membentuk gramatikal ini terdapat tiga hubungan iaitu penanda rujukan, penanda penggantian dan juga penanda penghubung. Keutuhan yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Umumnya, gramatikal itu bermaksud nahuan atau tata bahasa manakala makna gramatikal muncul akibat proses gramatikal. Terdapat tiga jenis hubungan yang membentuk gramatikal. Satu ialah penanda rujukan, kedua ialah penanda penggantian dan ketiga ialah penanda penghubung. Seperti yang kita lihat kepada contoh artikel kami, perkataan mereka itu adalah rujukan kepada perkataan anak-anak. Manakala penanda pergantian pula perkataan kerajaan Malaysia itu digantikan dengan perkataan negara ini. Manakala penanda penghubung, perkataan selain itu ataupun penanda wacana selain itu telah menghubungkan segala maklumat yang ada sebelumnya. Keutuhan yang keempat ialah keutuhan fonologi yang bermaksud kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Ia digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Dalam wacana terdapat unsur-unsur paralinguistik iaitu alat-alat memperjelaskan persembahan wacana iaitu tanda soal, titik bertindih, koma dan juga noktah. Dalam contoh artikel kami mengatakan bahawa hasil kajian mendapati bahawa semua jenis trauma kanak-kanak iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, pengabaian fizikal, pengabaian emosi dan juga penderaan seksual mempunyai hubungan korelasi yang sangat signifikan dengan keyakinan diri. Di sini kita dapat lihat ayat ini menggunakan keutuhan fonologi iaitu koma dan juga noktah. Seterusnya, analisis yang kedua iaitu sumber rujukan. Definisi rujukan. Rujukan bermaksud perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir penulisan. Senarai bahan rujukan perlu ditulis di bahagian akhir penulisan akademik. Gaya penyenaraian sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan antaranya ialah American Psychological Association (APA), Modern Linguist Association (MLA), Chicago Citation Style (CCS) atau Turabian Citation Style dan banyak lagi. Seterusnya, kepentingan rujukan. Rujukan memberi ruang kepada penyelidik yang berminat untuk membuat pembacaan dan penyelidikan lanjutan. Seterusnya, memberi penghargaan kepada penulis-penulis lain yang menyumbangkan teori, pendapat dan sebagainya. Dengan adanya rujukan, ia menampakkan senarai sumber yang digunakan adalah berkaitan dengan topik penyelidikan. Rujukan juga membuktikan kesahihan sesuatu penyelidikan. Rujukan juga bertindak sebagai alat untuk merekod maklumat yang digunakan dan boleh membantu sekiranya maklumat tambahan diperlukan atau hilang. Seterusnya, rujukan juga membantu untuk mengelakkan plagiarisme. Dan akhir sekali, rujukan mampu menonjolkan kualiti dan keaslian sesebuah penulisan ilmiah. Seterusnya, peraturan dan aplikasi menulis rujukan dalam teks rujukan yang dimaksudkan dalam teks mengikut gaya APA. Yang pertama adalah citasi ataupun citations. Citasi adalah nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan atau hasil karya. Seterusnya, rujukan. Rujukan adalah senarai maklumat rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam petikan atau karya yang muncul di akhir penulisan.
Seterusnya adalah bilangan rujukan. Bilangan rujukan harus sama dengan bilangan sitasi yang dinyatakan. Contohnya, jika ada 5 jenis sitasi yang berlainan, maka perlu ada maklumat rujukan untuk 5 sitasi berkenaan. Berikut adalah contoh penulisan sumber rujukan di dalam artikel. Analisis mendapati artikel ini menggunakan gaya penyenaraian sumber rujukan mengikut format APA. Sumber rujukan ditulis dengan betul mengikut format APA iaitu dimulai dengan nama penulis, seterusnya diikuti dengan tahun terbitan di dalam kurungan, seterusnya adalah tajuk artikel, diikuti dengan tajuk jurnal dan akhir sekali diakhiri dengan jilid sebuah jurnal. Seterusnya, analisis penulisan sumber rujukan dalam artikel di dalam teks. Penulis menggunakan cara penulisan sitasi dalam teks di permulaan ayat dengan betul. Tahun terbitan ditulis dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Sebagai contoh, menurut Rosenberg, dalam kurungan 1965, keyakinan diri merujuk kepada penilaian positif individu terhadap diri sendiri. Beliau mengatakan lagi bahawa seseorang yang memiliki keyakinan diri yang tinggi akan menghormati diri sendiri dan menganggap dirinya berharga dan bernilai. Seterusnya, penulis menulis sitasi dalam teks di pengakhiran ayat dengan betul. Nama pengarang dan tahun terbitan ditulis dalam kurungan di akhir ayat. Sebagai contoh, keputusan kajian selari dengan beberapa kajian lain yang mendapati kanak-kanak yang mengalami pengalaman penderaan cenderung untuk tidak mempunyai keyakinan diri. Diikuti dengan nama sumber rujukan iaitu nama penulis, Attention et al. 2019, Irene and Chu 2016, Nurul Hidayana dan lain-lain 2021. Contoh yang seterusnya adalah di dalam ayat jelasnya, keluarga yang berfungsi dengan baik dapat mengeratkan perhubungan, malah meningkatkan lagi penghargaan ke diri remaja dan dapat mengelakkan penglibatan perlakuan delinkuan daripada dalam kurungan Prechawang et al. 2007. Seterusnya, cara sitasi dinyatakan dalam pelbagai bentuk rujukan. Seperti contoh yang berikut, kajian awal yang dijalankan oleh Rosenberg dalam kurungan 1965 dan Coppersmith dalam kurungan 1967 menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa dan kesediaan memberi autonomi dan kebebasan mempunyai hubungan yang positif dengan keyakinan diri yang tinggi dalam diri remaja. Selain itu, tahap keyakinan diri dapat dilihat daripada sikap dan tingkah laku remaja sama ada di sekolah maupun rumah. Di dalam kurungan Mogonia dan Mogonia 2014. Perkataan yang diwarnakan berwarna merah seperti dalam gambar tersebut, ia menunjukkan tahun terbitan ditulis dalam kurungan didahului dengan nama penulis sumber rujukan. Hal ini bermaksud penulis artikel ini memfokuskan kepada penulis sumber rujukan di dalam penulisannya. Seterusnya, perkataan yang diwarnakan berwarna kuning itu membawa maksud nama penulis sumber rujukan diikuti dengan tahun ditulis dalam kurungan, iaitu penulis artikel mahu memfokuskan kepada sesebuah info dalam penulisannya. Ini adalah senarai sumber rujukan di akhir penulisan. Penyenaraian sumber rujukan di akhir penulisan ini disusun mengikut abjad huruf permulaan para penulis dengan baik. Dan seterusnya kita beralih kepada analisis yang ketiga, iaitu kejelasan dalam penulisan. Apakah itu konsep kejelasan dalam penulisan? Menurut Aziz Saleh, menyatakan kejelasan sebagai isu kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahami. Dalam penulisan akademik, setiap pandangan dan hujah yang dikemukakan lazimnya disokong dengan bukti yang kukuh. Tujuannya adalah untuk menjadikan hujah dan fakta lebih jelas dan difahami oleh pembaca.
Seterusnya, kejelasan wujud melalui penilaian keseluruhan organisasi penulisan. Kejelasan dapat dilihat daripada penggunaan bahasa yang komunikatif, strategik dan berstruktur dalam pengolahan keseluruhan penulisan. Penulis perlu fokus kepada tujuan penulisan yang jelas dan tepat. Konsep kejelasan dalam penulisan boleh dilihat melalui penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif, dan akhir sekali langkah-langkah penulisan yang teratur. Elemen kejelasan yang pertama adalah penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Apakah itu bahasa komunikatif? Istilah komunikatif boleh dijelaskan sebagai istilah dan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Maksudnya oleh pembaca atau penerima maklumat. Komunikatif merupakan kemampuan untuk menerapkan sifat gramatikal suatu bahasa dalam membentuk kalimat-kalimat yang benar seperti menyatakan masa, tempat dan kumpulan sasaran yang akan menerima maklumat. Seterusnya adalah bahasa yang formal. Apa itu bahasa formal? Bahasa formal juga boleh dikenali sebagai bahasa yang terkawal. Bentuk bahasa yang digunakan mementingkan aspek-aspek peraturan bahasa tersebut, iaitu ayat dan imbuhannya yang gramatis, aspek sebutan dan intonasi serta pilihan kosakatanya yang tepat. Bahasa formal juga mestilah bebas daripada bahasa mesra, bahasa selangor, bahasa basahan, bahasa pasar, bahasa halus, bahasa kasar dan dialek. Berikut adalah analisis elemen penggunaan bahasa komunikatif yang formal dalam artikel. Dalam konteks penulisan, komunikatif lebih bersifat spesifik kepada isi dan fakta, mudah difahami dan berupaya menyampaikan maksud kepada pembaca. Contoh yang diambil di sini adalah masa remaja adalah masa yang sangat penting dan kritikal bagi perkembangan seseorang individu, iaitu dalam tempoh peralihan antara zaman kanak-kanak dan dewasa dalam sesuatu persekitaran budaya tertentu. Keyakinan diri juga turut dikaitkan dengan keberkesanan diri, harga diri dan identifikasi diri, serta terbentuk daripada keluarga dan sikap ibu bapa yang akan membentuk diri anak-anak. Keyakinan diri ini akan mempengaruhi prestasi remaja di sekolah yang akan meneruskan tahap persaingan mereka dalam pelajaran. Melalui ayat yang ditulis oleh penulis, ini dapat diketahui bahawa pembaca dapat memahami bahawa zaman remaja itu amat penting dalam perkembangan personaliti individu semasa menginjak kedewasaan. Seterusnya, penulis juga menyatakan bagaimana keyakinan diri terbentuk dalam penulisan ayatnya di atas. Elemen kejelasan seterusnya ialah penulisan secara objektif. Penulisan akademik mempunyai laras bahasa tersendiri yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan kebenaran ilmu secara objektif. Berikut merupakan ciri-ciri penulisan secara objektif. Penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi elemen yang berkaitan emosi dan bersifat ambiguiti ataupun bersifat yang kabur. Yang kedua, menekankan perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap. Dan yang ketiga, fakta-fakta yang disampaikan disokong dengan bukti yang kukuh. Dan yang keempat, tidak bersifat subjektif di mana penulisan tidak berasaskan persepsi dan andaian seseorang. Dan tak akhir sekali adalah penggunaan istilah sesuatu bidang khusus adalah amat diutamakan. Kita pergi kepada analisis elemen penulisan secara objektif di dalam artikel yang dipilih oleh kami. Penulisan secara objektif seperti yang kita tahu sebentar tadi mempunyai perbincangan secara objektif. Perkara-perkara yang serius, konkret dan mantap ditekankan dengan disokong dengan bukti yang kukuh. Penulisan ini ditulis secara berfokus dan tidak menyimpang daripada tujuan dasarnya. Berdasarkan contoh petikan perenggan di dalam artikel tersebut, penulis menyatakan beberapa objektif
telah dirangka bagi kajian mereka. Seperti yang pertama, mengkaji jenis trauma yang dialami oleh para pelajar semasa zaman kanak-kanak. Yang kedua, mengenal pasti tahap keyakinan diri para pelajar. Dan yang ketiga yang terakhir sekali adalah mengenal pasti hubungan trauma semasa zaman kanak-kanak terhadap keyakinan diri. Bukan itu sahaja, penulis menggunakan laras bahasa bidang-bidang ilmu yang sesuai dengan penulisan ilmiahnya. Penulis juga mengutamakan istilah psikologi dan tingkah laku manusia selari dengan bidang khusus penulisannya. Sebagai contoh, penulis artikel ini telah meletakkan beberapa kata kunci di akhir penulisan abstrak mereka. Berikut adalah kata kunci yang dinyatakan oleh penulis, iaitu perkataan seperti trauma, kanak-kanak, keyakinan diri, penderaan fizikal, penderaan emosi, pengabaian fizikal dan juga remaja. Kata kunci ini sebenarnya alat untuk membantu pengindeks dan enjin carian mencari kertas yang berkait dengan sesebuah topik. Tambahan lagi, perkataan atau terma ini banyak digunakan di dalam penulisan artikel ini. Elemen yang seterusnya adalah penulisan ayat yang jelas. Ayat topik. Ayat topik adalah pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain. Ayat topik juga ditulis dan diletakkan pada posisi tertentu mengikut keperluan dan kesesuaian dengan jenis penulis. Penulisan ayat yang jelas juga merangkumi ayat isi. Ayat isi ini berfungsi sebagai menyokong dan memperkukuhkan ayat topik. Hujahan ayat isi mengandungi bukti yang kukuh. Ayat isi juga menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Seterusnya ialah penggunaan kata singkatan dan akronim dengan betul. Jika penulis mahu menggunakan kata singkatan dan akronim di dalam penulisan ilmiah mereka, mereka perlu menjelaskan semua terminologi yang tidak diketahui oleh pembaca. Yang kedua, mereka perlu memastikan mereka menulis nama penuh pada kali pertama tanpa mengira sama ada nama singkatan sudah terkenal atau diketahui oleh pembaca. Mereka juga perlu menggunakan kata singkatan standard bagi kata nama khas dalam penulisan akademik mereka. Dan yang terakhir sekali ialah mereka perlulah menggunakan istilah penuh dalam teks sebagai rujukan pertama dengan kata singkatan ditulis dalam kurungan. Kemudian, kata singkatan atau akronim itu boleh digunakan dalam keseluruhan teks yang seterusnya. Contoh penulisan ayat yang jelas yang diterapkan oleh penulis di dalam artikel mereka adalah kerajaan Malaysia dapat menitik beratkan pembangunan minda kanak-kanak terutama dalam bidang pendidikan yang secukupnya beserta wawasan demi agama, bangsa dan negara. Kita boleh lihat ayat ini merupakan pernyataan umum ataupun ayat topik yang menggunakan penggunaan ayat yang mudah difahami oleh pembaca. Seterusnya, penulis juga menggunakan akronim ataupun kata singkatan di dalam ayat ini, iaitu berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di dalam kurungan JKM. Penulis menggunakan istilah penuh dalam teks sebagai rujukan pertama dengan kata singkatan ditulis dalam kurungan. Seterusnya, penulisan ayat yang jelas juga boleh dilihat daripada ayat kes penderaan kanak-kanak dilihat meningkat saban tahun, di mana tahun 2013 mencatatkan 4,119 kes. Seterusnya meningkat kepada 4,295 kes pada tahun 2014 dan diikuti 4,453 kes pada tahun 2015. Peningkatan yang agak mendadak pada tahun 2016 dengan nilai 4,982 kes dan seterusnya meningkat lagi pada tahun 2017 dengan rekod 5,537 kes.
Berdasarkan ayat yang saya baca sebentar tadi, kita boleh dapat tahu bahawa penulis menggunakan hujahan ayat yang mempunyai bukti dan sokongan yang kukuh dengan menyatakan jumlah kes pada setiap tahun tertentu. Baiklah, kita akan beralih kepada elemen kejelasan dalam penulisan akademik yang seterusnya, iaitu perkembangan idea secara logik melalui konsep koheren dan kohesif. Idea-idea yang disampaikan perlu dihuraikan dengan jelas dan dalam turutan logik. Di dalam penulisan akademik, binaan karangan yang lengkap terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu yang pertama adalah pendahuluan, dan yang kedua adalah badan karangan, dan yang terakhir sekali adalah penutup. Seterusnya, analisis elemen koheren dan kohesif di dalam artikel. Apakah itu koheren? Koheren adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Selain itu, koheren juga boleh dilihat apabila idea-idea dihuraikan dengan jelas dan mengikut urutan logik serta disokong dengan bukti dan contoh yang kukuh. Seperti yang kita dapat lihat, berikut adalah petikan ataupun sebuah perenggan yang diambil di dalam artikel, iaitu perenggan dimulai dengan ayat, isu penderaan kanak-kanak ini mempunyai kesan yang sangat besar kepada mangsa. Antaranya kerosakan organ, otak dan tubuh badan kanak-kanak, dan lebih teruk lagi boleh membawa kepada kematian sekiranya melibatkan penderaan fizikal. Permulaan ayat ini menekankan tentang penderaan dari pelbagai aspek. Jadi, kita boleh lihat pada ayat yang seterusnya, iaitu Nur Jannah mengatakan bahawa kesan penderaan emosi pula bakal mendedahkan kanak-kanak kepada gangguan psikiatri, gangguan perkembangan fizikal serta gangguan perkembangan psikologi. Ayat kedua ini bertindak sebagai isi yang menyambut hujahan ayat sebelumnya dengan bukti dan contoh yang kukuh. Kita boleh lihat pada ayat kedua ini, aspek penderaan, kesan penderaan tu ditekankan kepada penderaan emosi. Ayat sebelumnya adalah penderaan fizikal. Jadi, selepas penulis menerangkan kesan penderaan emosi, mereka menerangkan pula kesan penderaan seksual dengan ayat manakala bagi kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual pula akan membawa kepada trauma, kemurungan, berasa terancam dan kecewa sepanjang hidupnya. Jelaslah, mengikut perenggan ini kita dapat lihat penulis menulis ayatnya ataupun ideanya secara logik dan koheren. Seterusnya adalah elemen kohesif. Apakah itu kohesif? Kohesif adalah hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Bagaimana kita boleh tahu penulisan itu ditulis secara kohesif? Kita boleh lihat melalui ciri-ciri penulisan kohesif, iaitu berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang kelima, akhir sekali adalah peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Berikut adalah contoh kohesif di dalam artikel. Seperti yang kita dapat lihat, perkataan yang diwarnakan berwarna oranye itu iaitu sebuah kajian dan hasil kajian ini. Hasil kajian ini itu adalah merujuk kepada perkataan kajian yang diletakkan oleh penulis pada ayat yang pertama, iaitu sebuah kajian yang dijalankan oleh Ikechukwu-Uba bertajuk Effect of Self-Esteem on the Relationship Between Depression and Bullying Among Teenagers in Malaysia. Jadi, hasil kajian ini itu merujuk kepada
kajian yang bertajuk Effect of Self-Esteem on the Relationship Between Depression and Bullying Among Teenagers in Malaysia. Contoh lain juga dapat dilihat apabila penulis menggunakan penanda wacana yang tepat untuk menyampaikan isi ataupun idea mereka. Sebagai contoh adalah perkataan yang diwarnakan berwarna hijau iaitu sebaliknya dan jelasnya. Penggunaan penanda wacana yang tepat penting untuk menunjukkan tautan antara ayat dan ayat. Kita beralih kepada elemen kejelasan yang terakhir iaitu langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Mengikut langkah-langkah dalam penulisan yang teratur, penulis boleh membuat pemilihan masalah dan topik penulisan. Seterusnya, penulis juga boleh mengumpul maklumat atau data untuk penulisan yang mereka lakukan. Seterusnya, penulis juga mampu menyusun atau mengorganisasi data untuk menghasilkan satu penulisan yang baik. Penulis juga mampu meneliti semula hasil penulisan dengan membuat penambahbaikan. Dan yang terakhir sekali adalah penulis dapat menyemak hasil penulisan untuk memastikan tiada kesalahan tata bahasa dan kesalahan teknikal. Analisis mendapati penulisan artikel ilmiah ini ditulis secara teratur. Buktinya, kita boleh lihat melalui struktur organisasinya. Struktur organisasi penulisan mereka dimulai dengan pengenalan dan disambut dengan sorotan literatur. Penulis juga mengemukakan bahagian metodologi terhadap kajian mereka lakukan, bagaimana kajian mereka dilakukan dan cara untuk melakukan kajian mereka di dalam penulisan ini. Seterusnya, ada juga bahagian dapatan dan perbincangan. Penulisan ini diakhiri dengan bahagian rumusan dan cadangan yang dikemukakan oleh penulis artikel ini. Di samping mempunyai struktur organisasi penulisan yang teratur, penulisan ini juga mempunyai data yang dikumpulkan dengan rapi dan tersusun di dalam jadual. Berikut adalah data yang diambil daripada responden bagi kajian mereka ini. Jadual ini mempunyai demografi responden mengikut kategori jantina, umur, kaum, bilangan dan kedudukan di dalam adik-beradik dan juga status perkahwinan ibu ayah responden. Kekerapan dan peratusan juga dinyatakan dengan jelas di dalam jadual maklumat demografi responden mereka ini. Selain jadual itu, mereka juga mempunyai jadual jenis-jenis trauma yang diambil oleh responden mereka. Selain itu, mereka mempunyai jadual seperti skor min keyakinan diri dan jadual analisis korelasi secara dimensi pemboleh ubah. Sebelum selesai, ini adalah kesimpulan kepada semua hasil analisis yang kami berikan sebentar tadi. Apa yang kami dapat simpulkan adalah artikel yang bertajuk Pengalaman Trauma Semasa Zaman Kanak-kanak dan Pengaruhnya Terhadap Keyakinan Diri Remaja di Kuala Lumpur yang ditulis oleh Arifah Yusri dan Muhammad Nasir Selamat ini mempunyai keutuhan wacana yang gramatis, sumber rujukan yang pelbagai, mempunyai kemahiran menulis sumber rujukan yang tinggi dan kejelasan penulisan yang matang untuk para pembaca. Penulisan ini menepati etika penulisan akademik dengan amat baik. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.